Anda boleh buat turun latihan melalui pautan yang diberi di bawah video ini. Terima kasih. 2.4 Aplikasi pembezaan kadar perubahan. Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung menggunakan petua rantai. Petua rantai cikgu pernah tunjuk ke adik-adik kan, di mana kita buat tapak dulu. Kalau dy dt, kita buat tapak, tengok dy pergi atas, dt pergi bawah, dan di sini mesti sama. Okey, untuk di sini kita kena biasakan dengan term-term ataupun sebutan-sebutan huruf lah. Okey, selalunya dy. Y ni selalunya kita gunakan dalam persamaan. Okey, persamaan. Tengoklah macam mana, bergantung kepada soalan. Persamaan ataupun equation. Okey. Dx. X tu selalunya kita guna panjang ke, panjang. Atau length. Okey. Okey, bergantung pada soalan adik-adik. Ini contoh, cikgu bagi contoh. dt. dt tu selalunya kita ni kadar lah. Kadar ataupun rate. Kadar ataupun rate. Okey, dh. H selalunya height ataupun tinggi Okey. So, J dengan R. Biasalah J jari, R tu radius. Okey. Okey, radius atau jari. Okey, DL luas, DA area. Okey. Luas atau area. Ni DI, ni sebenarnya DI. DI atau V. I isi padu, V volume. Okey. Isi padu atau volume. Okay, ini contoh-contoh simbol yang boleh kita guna kalau kita jumpa perkataan radius, luas ke, isi padu ke, dan apa-apa pun bergantung kepada soalan. Kita tengok contoh soalan yang melibatkan kadar. Contoh 1. Suatu lengkung mempunyai persamaan Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4X. Cari ungkapan bagi dy dx. Okey, saya buat A dulu ya. Ingat, kita kalau nak bezakan persamaan, pastikan X berada di atas, ni dekat bawah. Cikgu ubah dulu dia punya bentuk. X kuasa 2 tambah 4, X negatif 1. Sebab apa? Kuasa 1. Okey, ungkapkan bagi dy dx. Okey, cikgu buat soalan A. Dy dx, Y cikgu dah ada. Jadi, dy dx adalah X kuasa 2 akan jadi 2X. Positif 4 darab negatif 1. Negatif 4X. Negatif 1 tolak 1. Negatif 2. Okey, siap. Cikgu ringkaskan ataupun positifkan 2X tolak 4X kuasa 2. Okey, cikgu berjaya dapat soalan yang A. Okey, soalan yang B, cari kadar perubahan Y apabila X dengan 1 dan X dengan 2. Jadi kat sini ada 2 working step. Okey, ini selesai. Okey, cari kadar perubahan Y. Okey, kadar perubahan Y. Cikgu keluarkan Kadar perubahan Y. Kadar cikgu dah bagi dt. Y ada selalunya equation kan. Jadi nak cari dy dt. Y dan dt kadar. Okey, ini soalan B. Okey, cari dia, tak tahu. Apabila X sama dengan 1. Apabila X sama dengan 1. Lagi sekali, cari kadar perubahan Y, maksudnya dy dt. Kita nak tahu bila X sama dengan 2. Okey. Lagi maklumat yang seterusnya. Okey, maklumat yang seterusnya. Apabila X menokok dengan kadar. X dan kadar. Ni cikgu garis lain. X dan kadar. X adalah dx. Kadar adalah dt. Okey, cikgu masukkan maklumat lagi. Dx dt. 3. Jawapannya 3. Menokok. Bila menokok tu positif. Jadi positif 3. Okey. Okey, balik semula. Soalan yang sama. Tapi X sama dengan 2. Dia bagi dx dt sama dengan 3. Okey. So,
Cari kadar perubahan Y. Apa yang kita nak cari? dy dt. Jadi daripada dy dt tu, cikgu wujudkan petua berantai. Okey, di mana kat sini cikgu keluarkan dy dt. Okey, cikgu buat tapak macam ni, darab. dy dekat atas, dt ni kat bawah. Siapa yang sepatutnya duduk di sini? Tengok maklumat yang kita keluarkan. dt betul, atasnya dx, bermaksud sini pun dx. Ini kena sama. Begitu. Jadi kita gantikan. dy dx. Okey, dy dx. Ini. Dia kata bila x sama dengan 1, cikgu masukkan dy dx bila x sama dengan 1. Darab dengan dx dt. Ni 3. Begini kan. Jadi di sini cikgu akan dapat darab sini akan dapat negatif 2 darab 3 negatif 6. Ini untuk soalan B1. Soalan B2 cara yang sama je. Okey, dy dx cikgu buat tapak. Disebabkan dy ni silap ni dt dx kat sini. Okey, bila x sama dengan 2, cikgu gantilah. Darab dengan 3. Jadi kat sini cikgu dapat 3 darab 3, 9. Okey, inilah contoh caranya nak menggunakan petua berantai. Jangan lupa ni sama, ni kena sama. Okey, yang penting keluarkan maklumat betul-betul, menggunakan simbol yang betul, baru kita mudah nak jawab soalan macam ini. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua. Contoh kedua iaitu contoh terakhir bagi kadar perubahan. Jejari sebiji belon berbentuk sfera yang diisikan dengan udara bertambah pada kadar 0.5 cm per saat. Kadar tetap ya. Cari kadar perubahan isi padu belon itu apabila jejarinya ialah 4 cm. Okey, bagi jawapan betul kepada 4 angka bererti. Mula-mula soalan ni berceritakan tentang isi padu sfera. Jadi kita kena tahulah apa formula isi padu sfera. Isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Okey, ini adalah isi padu sfera. Jadi maklumat yang lain dia bagi. Okey, maklumat yang lain adalah jejari bertambah pada kadar jejari, maksudnya dj jejari, kadar dt. Kalau bertambah 0.5 positif. Okey, 0.5 positif. Okey, maklumat yang seterusnya, okey, cari kadar isi padu. Maksudnya di dt isi padu dengan kadar. Kita tak tahu. Okey, begitu. Dan maklumat yang terakhir, jejarinya bila 4. Maksudnya jejari bila 4. Okey, ini maklumat-maklumat yang betul-betul kita kena keluarkan dulu. Dah keluarkan semua, baru kita ada idea untuk mengeluarkan petua berantai punya rumus. Okey, jadi cikgu keluarkan dulu rumus. Kita nak cari di dt . Okey. di dt, cikgu buat tapak. Seperti biasa, di duduk atas, yang bawah pergi ke bawah. Okey, siapa yang sebenarnya duduk di atas dt? Kita tengok maklumat. Oh, ada dt. Oh, dj. Macam tu caranya. Okey, sini dj, sini pun dj. Okey, so macam mana nak cari di dj? Okey, cikgu buat macam ni. Okey, nak cari di dj, kena ada I dan j. Kita bezakan I terhadap j. Jadi, di dj sama dengan 3 darab 4/3 akan dapat 4 pi j kuasa 2. Okey, di dj dah dapat, tapi kita dah ada jejari 4, cikgu gantikan dulu. Okey, di sini cikgu akan dapat 16 darab 4, cikgu akan dapat 64 pi, selesai. Okey, dj dt.
Okey, DJ/DT apa? Okey, DJ/DT dah ada, tak perlu cari. Jadi cikgu gantikan DI/DJ adalah 64 pi darab dengan DJ/DT ada di sini 0.5. Jadi cikgu akan dapat berapa di sini? Okey, cikgu akan dapat 32 pi. Jadi kita boleh ubah ataupun gantikan 30 pi itu kepada 3.142. Jadi dapatlah 100/5. Jadi ini adalah kadar isi padu. Bila dia positif maksudnya bertambah. Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, untuk mengetahui subtopik yang terakhir ataupun subtopik yang sama 2.4 aplikasi pembezaan tapi tajuk yang lebih kecil yang terakhir, jumpa cikgu untuk video yang seterusnya. Bye bye.